Dalam dunia hiburan Malaysia, nama Datuk AC Mizal pernah menjadi nadi kepada revolusi hiburan yang tidak hanya bergetar di layar kaca, tetapi juga mengukir sejarah dalam jiwa rakyat. Suaranya, gaya pentasnya, ketegasannya dalam komedi, dan karismanya yang tidak pernah pudar menjadikan beliau bukan sekadar seorang pelakon, penyanyi, atau pengacara, tetapi simbol ketahanan budaya popular Malaysia. Namun, selepas bertahun-tahun menghilang dari sorotan utama, kini pada usianya yang ke-53, beliau muncul semula dengan satu pendedahan yang meruntun hati. Tubuhnya kini semakin lemah, dipenuhi penyakit demi penyakit, tetapi jiwanya tetap menyala, menentang senyap yang telah dipeluknya selama lebih 5 dekad. Satu mikrofon, satu panggung, dan sebuah kebenaran acara tersebut berlangsung di sebuah dewan tertutup yang hanya dihadiri oleh rakan-rakan lama, wartawan terpilih, dan penggiat seni veteran. Di atas pentas yang sederhana, Datuk AC Mizal berdiri. Wajahnya masih mengandung sinar keberanian, tetapi di sebalik senyum tenang itu, ada bayang keletihan yang tidak mampu disembunyikan. Beliau menggenggam mikrofon seolah-olah ia adalah tiang terakhir kepada sisa kekuatan yang tinggal. Suaranya, yang dulunya lantang dan penuh jenaka, kini lebih berat, serak. Namun setiap patah kata yang keluar menikam kalbu para hadirin. Aku diam selama 53 tahun, kerana aku tak mahu dunia tahu aku rapuh, katanya perlahan. Tapi akhirnya, badan aku paksa aku untuk buka mulut. Setiap malam, aku berjuang bukan untuk terus relevan, tapi untuk terus hidup. Dunia yang tidak pernah mendengar kesunyian. Seorang legenda selama ini, ramai yang menyangka Datuk AC Mizal hanya menjauhkan diri demi rehat, atau mungkin kerana keinginan untuk memberi laluan kepada generasi baharu. Tetapi realitinya jauh lebih memilukan. Beliau mendedahkan bahawa sejak usianya menginjak 40-an, beliau telah mula mengalami gangguan saraf yang menyebabkan anggota tubuhnya lemah secara berkala. Ditambah pula dengan komplikasi buah pinggang tahap awal, masalah jantung tidak stabil, dan tekanan darah tinggi yang datang seperti gelombang ombak, menyerang dan meruntuhkan sedikit demi sedikit kekuatan fizikalnya. Ramai orang lihat aku gelak. Orang tak tahu aku gelak untuk tutup rasa sakit, katanya lagi, sambil menyapu sedikit peluh di dahi yang kini mudah membasah walau hanya berdiri seketika. Pengorbanan seorang ikon untuk keluarga, bangsa dan industri. Datuk AC Mizal bukan sahaja pelakon, beliau adalah ayah, suami, pemimpin, dan pernah menjadi inspirasi kepada ramai usahawan muda. Sewaktu tubuhnya masih gagah, beliau menjelajah negara, membawa jenama perniagaan, mencungkil bakat baru, dan melabur masa untuk membina platform agar orang lain dapat bersinar. Tetapi di sebalik semua itu, beliau telah menunda rawatan, menangguh pembedahan, malah sanggup menahan kesakitan semata-mata untuk hadir ke majlis, ke rakaman, ke pentas. Kerana baginya, tanggungjawab sebagai ikon lebih utama dari dirinya sendiri. Bukan aku tak sayang badan aku, katanya dengan senyuman pahit. Tapi aku terlalu sayangkan seni. Terlalu takut kalau satu hari orang akan lupakan aku begitu sahaja. Dan kini, tubuh itu memberontak kini. Beliau berjalan dengan tongkat. Tangannya kekadang menggeletar tanpa amaran. Suaranya kadang terhenti di pertengahan ayat. Setiap hari bermula dengan ubat dan berakhir dengan doa. Namun begitu, apa yang lebih menggetarkan hadirin malam itu bukanlah senarai penyakit yang dibaca perlahan olehnya, tetapi keberanian beliau untuk berkongsi. Ramai yang menitiskan air mata. Ada yang berdiri diam, memandang langit dewan, seolah-olah tidak sanggup menatap sosok yang suatu ketika dahulu pernah menjadi suara kepada lawak jenaka negara, kini bercerita tentang sakit belakang, susah tidur, dan sesak nafas sewaktu menaiki tangga. Tetapi,
Beliau tidak meminta simpati. Dalam setiap ucapan ada harapan yang terselit. Harapan agar penggiat seni muda belajar menjaga kesihatan. Harapan agar masyarakat tidak cepat melupakan. Harapan agar diam 53 tahun beliau tidak dianggap sia-sia. Bukan mudah nak hadap cermin setiap pagi dan nampak seseorang yang dulu pernah jadi pujaan, kini hanya bayang diri, katanya, menutup dengan satu senyuman yang membuat dewan itu diam 1000 bahasa. Malam itu, selepas ucapan, Dato' AC Mizal melangkah perlahan ke belakang pentas. Langkahnya tidak lagi gagah, tetapi setiap langkah itu seolah-olah membawa sejarah panjang yang tidak pernah ditulis, hanya dirasai. Tongkat kayu berwarna hitam mate yang dipegangnya bukanlah sekadar alat bantu, tetapi simbol kekuatan yang disandarkan pada takdir. Di hujung gagangnya terukir inisial ACM, huruf yang dahulu menjadi jenama, kini menjadi penanda masa. Masa yang telah pergi dan masa yang semakin singkat. Di bilik belakang, suasana senyap. Namun suasana itu tidak kosong. Di dinding tergantung poster lama AC di sini, rancangan TV yang pernah mencetus revolusi gelak ketawa 2 dekad lalu. Gambar itu sedikit kekuningan, tetapi wajah muda beliau dalam poster tersebut masih menyinarkan karisma yang kini hanya tinggal dalam memori. Di sudut meja terletak jam tangan lama Casio G-Shock, berdebu tetapi masih berdetik. Jam yang menemaninya sejak zaman kegemilangan. Beliau memandang jam itu dengan pandangan kosong sejenak. Jari-jarinya yang kini tampak kurus menyentuh tali jam, seolah-olah menyapa seorang sahabat lama. "Aku pakai jam ni masa anak sulung aku lahir," bisiknya perlahan, seperti bercakap kepada dirinya sendiri. "Masa tu aku rasa aku boleh hadap dunia." Kemudian tangannya meraba dada, tempat yang sering kali terasa sesak tanpa sebab. Doktor menyebut ia simptom jantung bengkak, tetapi bagi beliau, itu adalah ruang di mana semua kenangan hidupnya bersemayam. Dari detik pertama menjejak set rakaman, hingga malam-malam di rumah tanpa tidur, mencari skrip lawak yang sesuai, menjaga nada suara agar tidak terlalu kasar atau terlalu lembut. Semuanya terperangkap di situ. Anak, istri, dan cermin waktu. Di sudut meja sama, ada gambar lama, istri dan anak-anaknya. Wajah mereka yang tersenyum dalam bingkai kayu mahoni menjadi penawar diam-diam kepada derita yang tidak dituturkan. Beliau mengangkat gambar itu perlahan, mengelap debu di kacanya dengan sapu tangan kecil yang disimpannya sejak zaman persekolahan. Sapu tangan itu berwarna kelabu, sudah lusuh, tetapi di penjuru bawahnya tersulam huruf S, singkatan kepada nama istrinya, Shafni. "Satu-satunya orang yang tahu aku menangis waktu seorang diri," katanya, kali ini dengan suara yang hampir retak. Memori pentas yang tidak pernah mati. Dato' AC Mizal lalu duduk di atas kerusi kayu yang sedikit goyah dan memandang lantai pentas kosong di hadapannya. Bayangan masa lalu mula menari di mata, gelah ketawa penonton, jeritan peminat, tepukan gemuruh, semuanya hadir dalam diam. Tangannya mengangkat sedikit, seolah-olah masih mengacah mikrofon, dan dengan nada hampir berbisik, beliau menyebut, "Selamat malam Malaysia." Kalimat itu yang dulu menjadi pembuka kepada ribuan persembahan kini, bergema di bilik yang sunyi, hanya didengari oleh dinding-dinding tua dan cahaya lampu suram. Tapi dalam sunyi itulah, hidupnya terasa paling nyata. Disitulah, antara memori dan kenyataan, antara sihat dan sakit, beliau masih berdiri sebagai seorang seniman, bukan kerana tubuhnya kuat, tetapi kerana jiwanya belum menyerah. Langit. Di luar dewan, dan seorang AC yang tidak pernah hilang. Di luar, hujan renyai mula turun. Seorang kru muda membuka payung untuk beliau. Datuk AC Mizal melangkah keluar dengan perlahan. Matanya memandang ke langit malam. Titik hujan menyentuh hujung hidungnya. Dan beliau ketawa kecil.
ketawa yang tidak dibuat-buat, ketawa yang datang dari tempat yang dalam. Sama macam dulu, katanya. Malam hujan selalu buat aku rasa hidup. Di sisi beliau, beberapa peminat lama mendekat secara senyap. Mereka tidak meminta selfie, tidak menjerit namanya. Mereka hanya berdiri diam, cukup dengan menatapnya, seperti menatap seorang kenalan lama yang telah lama hilang dan kini muncul dengan cerita yang mengubah segala-galanya. Dan pada malam itu, walaupun tubuhnya rapuh dan suaranya perlahan, satu perkara menjadi jelas. Dato' AC Mizal tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya diam untuk seketika. Dan dalam diam itu, dia menyimpan cerita tentang seni, tentang cinta, tentang sakit, tentang pengorbanan. Kini dia kembali, bukan untuk disanjung, tetapi untuk didengari. Selepas malam itu, nama Dato' AC Mizal kembali berdesir dalam perbualan khalayak. Bukan kerana kemunculan semula dalam program realiti atau pengumuman projek baharu. Bukan juga kerana kecaman atau pujian, tetapi kerana satu perkara yang lebih halus, lebih senyap, namun menghantui, kenyataan bahawa ada sesuatu dalam kisahnya yang belum diceritakan sepenuhnya. Rakaman ucapannya yang penuh emosi tersebar ke seluruh media sosial, namun ada beberapa bahagian yang sengaja dipotong sebelum disiarkan. Ada detik-detik di mana beliau terhenti terlalu lama. Matanya memandang jauh ke arah sesuatu yang tiada di dalam bilik. Ada kalanya bibirnya bergerak seperti ingin mengungkap sesuatu, tetapi dia memilih diam. Ada benda yang kalau aku cakap, mungkin tak akan ada siapa yang boleh terima, katanya sambil menunduk dalam satu segmen yang tidak pernah disiarkan di mana-mana saluran utama. Rakaman itu hanya dimiliki oleh 2 orang kru produksi, dan sejak malam itu, salah seorang daripadanya tidak lagi muncul bekerja. Sebuah kotak kayu dan surat yang tidak bertanda. Beberapa minggu kemudian, seorang wartawan hiburan veteran menerima sebuah kotak kayu kecil tanpa nama penghantar. Di dalamnya hanya ada seutas rantai lama, rantai besi kelabu berkarat, dan sehelai kertas kuning lusuh yang hanya tertulis, "Dia tidak pernah tidur nyenyak sejak tahun 2003. Dan kita semua tahu kenapa, walaupun kita pura-pura lupa. Wartawan itu, yang pernah menjadi kenalan rapat Dato' AC Mizal, hanya memandang surat itu lama. Tangannya menggigil perlahan. Tahun 2003, satu tahun yang penting, tetapi hampir tidak pernah disebut oleh AC sendiri dalam mana-mana temu bual. Tahun itu beliau tiba-tiba menarik diri daripada satu projek filem mega yang dikhabarkan bakal melonjakkan namanya ke tahap antarabangsa. Tiada penjelasan rasmi pernah diberikan. Hanya masalah kesihatan dan keluarga. Tetapi kini, dengan surat ini, misteri itu kembali hidup. Satu lawatan malam dan jejak di studio lama. Ada kabar angin menyebut bahawa Dato' AC Mizal kadang-kadang masih kembali ke sebuah studio rakaman usang di pinggir Damansara sendirian lewat malam. Seorang pengawal keselamatan veteran mengaku pernah melihat sosok tubuh menyerupai beliau masuk ke sana kira-kira jam 3 pagi. Bila ditanya apa yang dibuat, hanya dijawab, "Saya datang jumpa sesuatu yang saya tinggalkan." Tapi ia dah tak ada. Ketika pengawal itu menyuluh ke dalam studio, hanya kelihatan kerusi kosong dan sebuah piano lama yang sudah berhabuk. Anehnya, pada pagi keesokan harinya, tuts piano itu tampak berkilau, seperti baru saja digunakan. Tiada penutup, tiada penjelasan penuh, dan begitulah hari-hari berlalu. Tiada kenyataan lanjut dari beliau. Tiada program susulan. Hanya jejak-jejak samar yang ditinggalkan di mana-mana dalam satu gambar lama yang tiba-tiba dimuat naik di Instagram dengan caption tunggal. Setiap orang ada musim sejuknya sendiri. Atau dalam satu temu bual yang hampir dibatalkan di saat akhir, wartawan hanya sempat menanyakan satu soalan.
Adakah Datuk takut kalau kebenaran satu hari akan keluar? Datuk AC Mizal hanya tersenyum perlahan, menunduk dan menjawab, "Saya tak takut pada kebenaran. Saya cuma takut orang tak bersedia untuk terima." Dan kemudian beliau bangun, meninggalkan mikrofon terpasang, tetapi tak berkata lagi sepatah pun. Mereka yang pernah dekat, kini semakin diam. Rakan-rakan lamanya, pelawak, pelakon, penyanyi, ketika ditanya, semua menggeleng. Tak tahu. Lama tak dengar cerita? Dia berubah sejak beberapa tahun lepas. Malah ada yang mengelak soalan, seolah-olah terlalu sukar untuk disentuh. Seperti ada janji diam yang telah dibuat dan tidak seorang pun berani memecahnya. Apa sebenarnya berlaku antara tahun-tahun senyap itu? Siapa yang terlibat? Kenapa beliau memilih untuk bersuara sekarang di usia 53 ketika tubuhnya sendiri semakin tidak bermaya? Jawapannya, kalau ada, masih belum ditulis, masih belum dikatakan, dan mungkin tidak akan pernah diberitahu sepenuhnya. Beberapa bulan selepas kemunculan sunyi itu, nama Datuk AC Mizal sekali lagi tenggelam, seperti riak air yang meredakan diri selepas dilempar batu kecil. Tiada pengumuman lanjut, tiada penjelasan tambahan. Dunia kembali seperti biasa. Hanya sesekali, ada yang menoleh ke belakang bila mendengar namanya disebut, seperti merasa pernah bermimpi tentangnya, tapi tak ingat mimpi itu tentang apa. Namun bagi mereka yang perasan, ada perkara-perkara kecil yang mula muncul. Di salah satu pojok kedai buku kecil di Bangsar, seseorang menemui sebuah buku nipis tanpa nama penulis. Hanya bertajuk, "Kalau Aku Tidak Kembali." Isinya bukan biografi, bukan kisah cinta, tetapi seakan-akan serpihan fikiran seseorang yang terluka lama dan tidak tahu bagaimana untuk sembuh. Ada malam di mana aku mendengar gelak ketawa aku sendiri, datang dari sudut yang tak lagi aku kenal. Dan aku mula bertanya, siapa sebenarnya yang sedang hidup dalam jasad ini sekarang? Tiada siapa tahu siapa yang menulisnya, tapi gaya bahasanya terlalu mirip, terlalu pribadi, terlalu asing. Beberapa pembaca berkata mereka terasa diperhatikan ketika membaca buku itu, seolah-olah seseorang sedang menilai reaksi mereka dalam diam, seolah-olah mereka tidak hanya membaca, tetapi diuji. Satu rakaman lama, tanpa tarikh. Satu hari, di sebuah akaun YouTube kecil tanpa nama, muncul satu video berdurasi 2 menit 14 saat. Rakaman gelap, bergetar, dengan suara latar yang seolah-olah dari dalam terowong. Di dalamnya, seorang lelaki, mukanya separuh terlindung bayang, duduk di atas tangga kayu, menghadap ke kamera. Kalau orang tanya kenapa aku diam 53 tahun, mungkin kerana diam itu lebih benar daripada bunyi. Kemudian dia tersenyum, seperti seseorang yang tahu sesuatu yang orang lain tak akan pernah tahu. Dan video itu tamat tanpa amaran. Akaun tersebut hilang keesokan harinya, tidak dapat dijejaki. Dinding yang bertulis dengan tangan tua. Di sebuah studio lama yang kini ditinggalkan, pelajar filem universiti masuk untuk menjalankan projek akhir tahun mereka. Di satu sudut dinding yang gelap, mereka terjumpa tulisan pudar, seolah-olah ditulis dengan hujung jari yang basah cat. Bila pentas kosong, barulah suara sebenar muncul. Tulisan itu seperti menghantui ruang tersebut. Salah seorang pelajar mendakwa dia mendengar bunyi ketawa sayup-sayup, bukan menakutkan, tetapi menyedihkan. Seperti seseorang yang tertinggal di dalam masa lalu. Akhir yang tak pernah diberi, dan begitulah. Kisahnya berhenti di tempat yang tiada titik. Nama Datuk AC Mizal tidak pernah secara rasmi hilang, tetapi dia juga tidak pernah sepenuhnya ada. Sesekali, seseorang akan bersumpah mereka melihat kelibatnya di tingkap kafe atau mendengar suaranya membaca puisi di masjid yang sepi, tapi tiada siapa boleh membuktikan, tiada siapa mahu mengganggu.
Kerana mungkin untuk seorang yang telah lama hidup dalam bayang-bayang, akhirnya bukanlah satu kesimpulan. Ia hanya satu senyap yang lebih dalam. Dan dalam senyap itu ada banyak cerita, terlalu banyak untuk difahami, terlalu berat untuk dijelaskan, atau mungkin itu semua hanya dalam kepala kita. Mungkin kita hanya mahu percaya bahawa seorang seperti beliau takkan pergi begitu saja.